Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Ustaz ucapkan kepada murid-murid Ustaz yang berada di rumah. Berjumpa lagi kita pada minggu ini, minggu ke-24 PDPR secara online atas talian. Dan tajuk pendidikan Islam untuk minggu ini, kita akan berbincang berkenaan dengan bidang akidah. Bidang akidah. Tajuk yang akan kita belajar hari ini berkenaan dengan kufur. Tajuk kufur. Murid-murid boleh buka muka surat 99, buku teks. Okey. Sebelum kita masuk lebih mendalam berkenaan tajuk kufur ini, kita akan tengok kepada apa itu pengertian dan maksud kufur. Okey, boleh tengok muka surat 100. Okey. Pada muka surat 100 ini, dia tunjuk gambar dua orang, seorang murid dan seorang ustaz, sedang berbincang berkenaan dengan tajuk kufur. Okey. Kalau tengok nombor 1, murid itu bertanya kepada ustaz, "Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan mati melainkan dalam Islam?" Lalu ustaz itu menjawab pada nombor 2, maksudnya ialah mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Jadi murid itu bertanya lagi, apakah erti kufur? Ustaz itu menjawab, kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Maksudnya di sini, kufur yang kita belajar ini bermaksud tidak percaya ataupun tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Jadi murid itu bertanya lagi pada nombor 5, Ustaz, apakah hukum kufur? Jadi ustaz itu menjawab, hukum kufur adalah sesat. Hukum kufur adalah sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Maknanya di sini, orang yang kufur ataupun orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya kepada Rasul, maka dia jatuh kufur. Maka kufur ini apa? Kufur ini adalah sesat. Sesat dari agama Islam dan merupakan dosa yang besar. Okey. Next. Okey, kufur ini terbahagi kepada 2. Kufur pada i'tiqad dan kufur pada amalan. Apakah maksud kufur pada i'tiqad? Nombor 1 itu. Kufur pada i'tiqad ini ialah menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini, dia orang Islam tapi dia tak percaya kepada Nabi, maka dia telah jatuh kufur pada i'tiqad. Okey. Kufur pada amalan. Nombor 2. Sebelahnya, bermaksud menggunakan nikmat kurniaan Allah
dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi. Ini kalau dia ada duit, dia bukan guna untuk beli barang keperluan, tapi dia guna untuk buat benda kejahatan. Berjudi, beli arak dan sebagainya, benda-benda yang jahat. Maka kalau dia buat perkara ini, dia akan kufur pada amalan ataupun tersesat amalannya. Jadi, apakah faktor yang mendorong kekufuran ini? Bawah sekali, ada 4 faktor yang mendorong kepada kekufuran. Yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Dan yang terakhir, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Okey, secara ringkasnya di sini bermaksud kalaulah kita ini tak belajar agama, tidak belajar, tidak mengerti ilmu agama, orang ceramah kita tak dengar, maka kita akan tak ada ilmu berkenaan dengan kufur ini. Kita buat benda jahat, kita sangka benda baik. Sepatutnya benda jahat ini benda yang berdosa. Dan kalau kita buat benda jahat ini, dengan kita dah tahu benda itu jahat, maka kita akan kufur. Sebab itulah kita belajar ilmu agama, supaya ilmu agama ini menjadi benteng dan petunjuk kepada kita supaya tidak tersesat dari memasuki jalan yang salah. Jadi, secara ringkasnya, kufur tadi bermaksud tersesat. Sama ada tersesat itu kufur i'tiqad ataupun tersesat pada amalan dia, ataupun kufur amalan, tersesat pada tingkah lakunya. Jadi, Ustaz harap kamu semua kena berhati-hati. Dunia zaman sekarang ini dunia yang penuh tipu daya. Kalau kita tersilap jalan, maka kena kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenar. Okey, seterusnya. Apakah kesan kufur? Okey, pada muka surat 102 ini dia bagi maksud apakah kesan kufur. Okey, telah termaktub di dalam Al-Quran satu dosa yang sangat besar. Justeru diberi ancaman, siksa dan azab. Bahaya kufur itu sungguh bahaya. Kufur merosakkan iman di hati, dosa dan noda tiada dipeduli. Rahmat dan berkat berlalu pergi. Ketenangan hati juga tidak dimiliki. Benarlah. Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan. Justeru mengundang murka ilahi ataupun murka Allah. Azab dan siksaan tersedia menanti. Mohonlah agar kita dilindungi. Okey, jadi inilah kesan kalau kita kufur ataupun tersesat dari agama Islam. Apakah tindakan yang boleh kita ambil untuk menjauhi kufur ini? Okey, ini bagi 4 tindakan yang boleh kita ambil untuk menjauhi perkara kufur. Okay, yang pertama dia kata menjaga amal dan ibadah. Menjaga amal dan ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya saya perlulah sentiasa melipat gandakan amalan saya dengan lebih banyak. Saya tabah dalam menuntut ilmu. Maksudnya di sini, kita jaga amal kita dan ibadah kita ini sentiasa berada pada landasan yang betul. Kalau kita solat mengikut turutan yang betul. Jangan kita solat ikut kita nak solat. Waktu subuh kita solat zuhur. Itu benda yang salah. Jadi, kalau agama kata pagi kena solat subuh, maka kita solat subuh. Jangan pagi kita solat zuhur. Okey, nombor 2. Sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Jadi,
Pada nombor 2 ini, dia bagi satu doa untuk kita mantapkan iman. Doanya berbunyi, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ini doa yang diajar supaya kita ini sentiasa dapat mengamalkan dan dapat memantapkan iman kita. Nombor 3, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Maksudnya, kita kena sentiasa hadir ke majlis ilmu. Bila ustaz buat PDPR, kita hadir, kita dengar dan kita tahu apa yang kita belajar. Jangan kita tidak hadir ataupun kita hadir tapi kita tidak dengar. Nanti kelak kamu tak dapat apa yang diajar oleh guru kamu. Yang terakhir, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Maksudnya di sini kita kena bersikap sederhana dan bersyukur. Hawa nafsu dunia ni banyak. Ada hawa nafsu nak duit banyak. Ada hawa nafsu nak selalu senang. Ada hawa nafsu bila kita nak duit banyak, kita mula melibatkan diri dengan benda yang tidak baik seperti mencuri, merompak dan sebagainya yang buruk. Jadi, kita kena kawal hawa nafsu dan jangan biarkan nafsu kita ini melebihi iman kita. Jadi, sentiasa muhasabah diri. Yang penting, kita jaga iman kita supaya tidak tersesat dari agama Islam. Okey, Ustaz rasa setakat itu saja untuk minggu ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus PM Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.